إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى, firman-Nya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya ialah yang awal, dialah yaitu Allah yang awal, dan dialah yang akhir, dan dialah yang zahir, dan dialah yang batin, dan ia dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Artinya ialah yang awal, tiap-tiap sesuatu, maka tiada sesuatu yang dahulu daripadanya. Tiada yang mendahului Allah. Sebelum wujudnya sesuatu, telah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji usul, mengaji tauhid, wujudnya Allah itu sedia ada, tidak didahulukan dengan tiada. Maknanya Allah bersifat qidam, sedia ada Allah. Ini pada usul. Pada amalannya, bila kita berpegang bahawa Allah itu huwal awwalu, dialah yang awal, ya, tiada yang mendahului Allah, tak ada yang mendahului Allah. Sebelum wujudnya segala perkara ini, telah wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pada usul, pada tauhid. Pada tasawuf, bagaimana nak beramal tentang al-awwalu, maka pada amalannya jangan sekali-kali kita mendahului selain daripada Allah. Sebab itu dalam hadis, tentang hadis basmalah kan, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Kalau nak barakah, kena mendahului Allah. Nak berkat, kena mendahului Allah. Jangan mendahului selain Allah. Ini dalam usulnya huwal awalu. Wujud Allah itu terdahulu wujud daripada segala yang wujud. Ini kena faham betul-betul. Sebab itu Abi mengajar ni pelan-pelan. Maka adanya Allah itu kidam, sedia ada. Sedia ada. Macam mana sedia ada? Tidak didahulukan oleh tiada. Kita ada, kita didahulukan oleh tiada. Dulu kita tak ada, lalu dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dengan kudrah Allah, kita ni ada. Jadi ada Allah itu macam mana? Dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada tasawufnya macam mana?
tasawuf ini bab rasa, ilmu zauki. Pada usul kita dah tahu dah, pada tauhid kita dah tahu dah. Huwal awwalu, dialah yang awal. Pada tasawufnya, amalannya kena mengawalkan Allah dalam tiap-tiap perkara. Macam mana nak awalkan Allah dalam tiap-tiap perkara? Niat. Buat semua perkara, semua kena detiknya kerana Allah. Sama ada hal tu memang hal agama, semayang. Semua orang kalau bab agama kerana Allah, bab ibadat semua kerana Allah. Semayang kerana Allah, zakat kerana Allah, puasa kerana Allah, haji kerana Allah. Bab dunia boleh tak kita buat semua, beramal tentang sifat Allah huwal awwal tadi. Bekerja kerana Allah, cari nafkah kerana Allah, berkahwin kerana Allah, hantar anak mengaji agama kerana Allah. Ada orang yang hantar anak ke sekolah tahfiz, besok boleh jadi imam masjid. Dah tak kerana Allah, buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, maka kita akan dapat kurniaan, anugerah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jangan buat kerana lain. Bila dah buat kerana lain, tak dapat Allah dan Roh. Ini kata beramal dengan huwal awwalu. Jangan tahu huwal awwalu, tahu Allah itu yang awal, tapi kita tidak beramal mengawalkan Allah, mendahulukan Allah. Jadi berkeluarga mendahulukan Allah, bersahabat mendahulukan Allah. Apabila kita berbuat semuanya kerana Allah, datang berkat, dapat berkat. Bila buat semua kerana Allah dalam bimbingan, bila sebut dalam bimbingan, dalam hidayah, dalam taufik. Ni kita dan ialah yang berkekalan wujudnya, kemudian daripada fana tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya. Wujud Allah berkekalan, itu sifat 20 kita mengaji. Allah bersifat baqa. Ambil yang pertama, sifat 20 yang pertama, iaitu wujud. Wujud Allah baqa, ada Allah kekal. Ada Allah tidak didahulukan oleh tiada, namanya qidam. Kita ada, kita didahulukan oleh tiada dan berakhir dengan tak ada juga. Dahulu pun tak ada, akhir pun tak ada. Jadi kalau dulu tak ada, akan datang tak ada. Kenapa selalu cari benda yang tak ada?
Kenapa selalu sibuk dengan benda tak ada? Kenapa risau benda yang tak ada? Kenapa kenapa tak pernah risau, tak pernah sibuk, tak pernah mas'ul dengan benda yang ada? Selama-lama ada. Jadi yang ada semua perkara ini hanyalah pada yang maha ada. Yang maha ada saja yang ada. Dahulunya ada, akhir pun makna tak pernah menerima tak ada. Maksudnya tak pernah, tak akan sekali-kali menerima tak ada. Kita dahulunya tak ada, akan datang pun tak ada. Kenapa sayang pada benda tak ada? Kenapa kasih pada benda tak ada? Kenapa sibuk sangat pada benda tak ada? Benar tak? Jadi bergantunglah selama-lama pada yang maha ada. Itu yang almarhum pesan dengan Nabi itu. Bergantunglah pada yang tak mati. Maksud tak mati-mati ni yang takkan sekali-kali menerima adam ataupun menerima tak ada. Mati itu tak ada. Bila orang tanya, mak ada lagi? Kita cakap apa? Mati dah. Mana tak ada. Saya dah tak ada mak, saya dah tak ada bapa. Jadi bergantung, harap sungguh-sungguh pada yang tak menerima tak ada. Selama mana kita ni ada, selama itu tanggungjawab kita memikul amanah Allah. Kan tiap-tiap kamu ni pemimpin dan akan ditanya apa yang kita pimpin. Kalau kita lelaki kena tanyalah anak, isteri kalau dah kahwin. Kalau tak kahwin lagi kena tanya pasal mak, pasal ayah. Besok ditanya, kullukum ra'in. Ini nak kena pegang, ini nak kena amal. Itu bukan Nabi kata terhenti sekadar ilmu. Jangan terhenti sekadar ilmu. Macam habis sebut malam semalam, jangan terhenti sekadar ilmu. Bila terhenti sekadar ilmu, kita tak duduk pada tempat mujahadah ni. Mana nak mujahadah? Sifat huwal awalu, bermujahadah sentiasa mendahulukan Allah. Allahu. Ini awal tadi awal. Buat mujahadah ni. Bila kita dah mujahadah, dipanggil takhalli ni tadi, maka bersungguh-sungguh kita bermujahadah, dikurniakan tajalli rasa. Baru dapat rasa kebesaran Allah. Ya. Ini yang kita lalu ni nak lalu ni. Ya. Dan ialah yang zahir wujudnya
Bukan situ. Betul. Dan ialah yang zahir wujudnya dan kerajaannya pada ketika wujud tiap-tiap sesuatu, maka tiada sesuatu sertanya. Jadi pada tauhid dia apa? Semua yang kita tengok, yang kita pandang ada ni tadi, menzahirkan akan adanya Allah dan kebesaran Allah. Tak ada yang berserta dengan Allah, tak ada. Dalam amalan, maka jangan menyertakan selain Allah dalam semua perkara. Kalau menyertakan selain Allah dalam amalan, dia jadi syirik. Lillahi ta'ala mulut, tapi dalam hati dunia. Sebab orang, suruh orang puji aku, sebab nak harta, sebab nak pangkat, sebab ni. Telah mensyirikkan Allah, telah menduakan Allah. Tak boleh. Dan ialah yang terbatin kerjaannya dan wujudnya di dalam zahir tiap-tiap sesuatu. Dialah yang batin, dialah yang zahir, dialah yang batin. Langkau ke? Tak kan? Dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia nak kena beramal. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada zahir pun kita lihat akan kebesarannya, pada batinnya pun kita melihat kebesaran. Zahir pun Allahu, kita menyertakan Allah, batin kita juga menyertakan Allah. Jadi bila zahir dan batin ni sama, betul tak? Betul tak? Dalam iman, kalau batin beriman, zahir tak ikut Islam, namanya fasik. Dalam tauhid disebut mukmin asi. Fasik. Zahir tunjuk iman, batin tak beriman, namanya munafik. Zahir batin, batin tak beriman, zahir pun tak mengikut Islam, namanya kafir. Ya. Jadi hak zahir pun apa nak beramal ni? Az-zahiru wal batinu. Kita kena beramal, kena mujahadah. Zahir pun tempat pandangan Allah, batin pun tempat pandangan Allah. Yang terang pun dipandang Allah, diketahui Allah, dan yang batin gelap ini pun, tersembunyi pun dipandang Allah. Kita habis selalu cakap, kita boleh tipu orang. Nak tipu orang dengan apa? Zahir. Tapi tak boleh tipu Allah, sebab Allah mengetahui hak
batin. Kalau batin dan zahir sama, selamat. Sebab orang mukmin itu zahirnya sama, batinnya sama. Batinnya beriman, makin kuat imannya, makin kuat Islam. Makin kuat imannya, makin kuat Islam. Makin yakin imannya, makin berdiri Islamnya. Kan? Tapi kalau Islam berloleh-loleh, maknanya ketika itu yakinnya dah kurang. Islamnya dah mula ringan, yakinnya dah kurang. Dia bukan tak beriman, tak percaya dengan Allah, tapi kurang yakin dengan sifat Allah. Bila yakin ni nama dia jazam. Jazam ni makna dia putus. Jazam, bila jazam maknanya putus. Tak ada dah selain Allah. Jazam, putus, tahqiq. Ni makna jazam. Dan dialah yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Siapa tu? Allahu. Kerana bahawanya tiap-tiap sesuatu itu daripada maklum ilmunya. Dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan ilmu Allah. Apa nak jadi, apa nak jadi, dah ada dalam ilmu Allah. Ya. Jadi kalau kita pegang apa nak jadi ini dah ada dalam ilmu Allah, sambungnya apa? Dan makdurnya dah ada dalam takdir Allah. Kita nak pening-pening buat apa? Sebab telah ada dalam ilmunya dan makdurnya. Jadi kita ni tak percaya ke takdir Allah. Itu yang Nabi cakap. Kalau meninggal, orang pun yakin dah sampai masa. Betul tak? Ada tak yang tak yakin? Tengok orang meninggal, kan? Macam mana boleh meninggal? Kenapa meninggal? Kenapa tak hidup lagi? Kenapa dia pula yang meninggal, orang lain sepatutnya orang lain meninggal? Ada ke? Jaranglah dengar kan? Ada tak Nodi? Jaranglah ya. Semua tu dah sampai masa. Nanti kita pula tak tahu bila. Semua orang akan cakap macam tu tak? Maka hilanglah orang yang kita sayang. Betul? Bila dah mati, hilanglah. Siapa yang ambil? Siapa yang cabut roh ni tadi? Mati ni makna kena ambil, kena cabut roh. Siapa nama malaikat yang mencabut roh? Malaikat apa angah? Israel, bukan Israel. Israel. Ya. Kalau motor hilang, boleh tak redha macam mati tu? Kenapa tak boleh redha?
Motor dah kunci dah ambil, tiba-tiba hilang. Macam orang tiba-tiba mati. Tiap-tiap makhluk ini ada waktu ajalnya. Kalau manusia dipanggil mati, kalau benda dipanggil rosak ataupun hilang. Tak ada lah tu. Ada orang cakap, dulu saya datang tahun lepas ada lagi pokok durian ni, sekarang dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang cakap begitu, pokok durian. Pokoknya dah mati. Redha pula kita. Bila sampai motor, tak redha. Bila sampai duit, tak redha. Padahal takdir yang sama, dari Tuhan yang sama. Jadi kalau kita tahqiq pada takdir Allah, tahqiq pada usulnya, tak ada apa. Alah, dah sampai masanya dia hilang. Alah. Habis bagi lagi satu contoh. Kita pergi masjid, tiba-tiba kasut kita hilang. Rasa tak nanti? Hilang, kena beli baru, betul tak? Kita pun pergi masjid, balik, baru selangkah, putus. Ada rasa apa tak? Kita pun cakap, alah dah sampai masa putus. Kenapa masa hilang cakap tak sampai masa? Kita maki-maki orang datang yang ambil kasut. Apalah, pergi masjid, bukan nak datang masjid, nak curi kasut. Gedebak, dah maki-maki sampai rumah baru cakap, redha je lah. Maki dulu baru redha. Jadi yang nak diambil pakai ni, maki tu ke redha? Yang nak diambil pakai ni, seseorang itu dikira detik yang pertama ketika berlaku je sesuatu perkara, detik yang pertama kita menghadapi akan takdir itu. Keluar hilang. Alhamdulillah, Allah nak bagi yang baru lah tu. Kan ini takdir Allah. Aku tak boleh buat apa. Sebab takdir Allah dah ada dalam ilmunya. Aku ni tempat makdur yang kena takdir. Jadi tak boleh buat apa. Pada syariatnya, kalau hilang beli baru. Pada pegangannya nampak yang itu qada dan qadar Allah. Kenapa demam boleh terima? Tiba-tiba demam, terima pula. Yang ni takdir Allah. Takkan Allah takdirkan sakit, Allah takdirkan mati, Allah takdirkan hilang slipper, Allah tak takdirkan hilang motor, Allah tak takdirkan hilang duit. Kalau macam tu, lemah Allah. Ini tauhidnya. Mati takdir Allah, ya, sakit takdir Allah, hilang duit bukan takdir Allah, takdir pencuri. Pada duit tak ada takdir, pada hilang motor tak ada takdir, pada hilang kasut tak ada takdir.
Kenapa yang lain boleh terima takdir, yang ni tak boleh mengatakan takdir, yang ni kita cakap takdir, yang ni kita tak mengatakan takdir? Padahal dalam usul, dalam tauhid, ta'alluq iradah, ilmu iradah, qudrah pada sekalian mungkin pada seluruh makhluk, pada seluruh perkara. Nampak tak yang Nabi nak sebut? Secara tak langsung kita mensyirikkan Allah. Kita menidakkan ta'alluq iradah dan ta'alluq kudrah. Kita menidakkan secara tidak langsung. Kita tak cakap. Kalau cakap jadi hukum, betul tak ya? Kita menafikan, dia jadi hukum. Kita tak nafikan, cuma dalam ni. Bila dalam ni, dia tak jadi hukum syarak, dia jadi hukum Allah yang menentukan. Kita ni syirik tak syirik. Oh, kau mati, kau percaya aku. Motor yang kau baru beli orang curi, kau tak percaya yang tu dalam ta'alluq iradah kudrah aku, ta'alluq ilmu aku. Macam mana dengar? Ke ayah salah? Mana dia? Mikir panjang tu. Lama lengung. Mana? Nadi tunjuk hati, dia kata. Hak sini. Sini sebenarnya pegangan kita, akidah kita. Itu yang dikatakan awal ditanya akidah, akhir pun dia tanya akidah. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man Nabiyuka, siapa Nabi kamu? Kalau syirik tak boleh jawab. Dalam dunia dulu kita mensyirikkan Allah yang bersifat iradah, qudrah, ilmu. Ini yang dikatakan mendhabit bagi amal, menghalusi akan amal. Ilmu boleh dhabit tak? Boleh dhabit kat tepi. Ni dhabit ilmu. Dhabit ilmu tapi tak dhabit amal. Ada. Jadi kena dhabit amal. Dhabit amalan. Ini yang kata mendhabit bagi amalan. Kan? Macam anda duduk dalam perubatan. Itu nak kena jaga tu. Sebab orang yang dalam mengajar ditipu hal mengajar, dalam belajar ditipu hal belajar, dalam perubatan akan ditipu hal perubatan. Kat sini akulah yang ubat. Dia baik tu dia sebab berubat dengan aku lah. Nampak tak? Kat sini bila sini bersih ni, Opik, bismillah aja power. Bila sini lepas, sebab syaitan ini dia amat takut kepada orang mukmin yang bertakwa. Sayyidina Umar lalu saja lari iblis itu, syaitan itu daripada Sayyidina Umar 1 mil, 1 batu, menjauhi daripada Sayyidina Umar. Cukup takut dengan Sayyidina Umar. Sebab apa? Sayyidina Umar ini mukmin yang bertakwa.
Kan pernah, ini Abi pengalaman. Dulu masa Abi duduk di Mekah, ada seorang sahabat Abi, dia kena ni, masuk jin. Ni jin Mekah, jangan main-main. Jadi satu hari bila masa dah kawan ini baca ini semua tak mau. Last sekali apa? Kawan Nabi ni main psikologi. Dia baca kulhu tak boleh, ayatul kursi tak boleh, kena gelak. Last sekali apa? Mereka tawasul pada guru Nabi. Kami panggil Syekh nak. Nama dia sekian. Jangan, aku keluar, kata dia. Aku keluar. Aku kenal dia tu siapa. Jin tu punya kenal orang-orang alim ni, dia kenal. Kenal orang alim. Dia tahu tu. Jadi kita kadang-kadang syaitan tak takut. Sebab apa syaitan tak takut? Kita syirik. Baca ayatul kursi, orang syirik baca ayatul kursi. Mana mau? Ya tak? Kita tak syirik dengan zat Allah, tapi kita mensyirikkan. Kita tak menduakan zat Allah, tapi kita menduakan sifat Allah. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah menceritakan tentang sifat wahdaniyah, ada kam muttasil pada wahdaniyah, kam mumpasil. Ya. Serupa pun tak boleh, sama pun tak boleh. Kita menyamakan pun tak boleh, kita menyerupai pun tak boleh. Sama dengan serupa lain. Kita membandingkan pun tak boleh. Ya. Jadi bila ada persamaan, penyerupaan, perbandingan dengan sifat Allah, ketika itu tidak wahdaniyat. Bila tidak wahdaniyat, berbilang-bilang. Bila berbilang-bilang, Allah mustahil berbilang kita menyekutukan sifat Allah. Yang tu kena yakin sungguh-sungguh sini. Sebab akidah bukan di sini, bukan di mulut. Akidah itu pada hati. Nah, itu yang ada tak yang ulama suruh kita beramal supaya mentahqiqkan akidah selain daripada tahlil ini, kan? Selain daripada la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Dalam Quran, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, apa dia? Itu sering kita berulang-ulang membaca amantu billahi wa rasulihi. Ini ayat tadi ni. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu suruh diulang-ulang supaya iman kita jadi tahqiq. Bila iman tahqiq, hidup kita jadi tenang. Tahqiq, hidup jadi tenang sebab tahqiq. Sebab pergantungan kita jelas. Pergantungan jelas. Itu dia. Dan makhurnya, qaharnya, yang adam sekalian pada asal, Allah mengetahui semua perkara. Allah mengetahui sekalian makhluknya yang nak menakdirkan, memakhurkan. Ya. Jadi bila pegang situ, selesai. Itu yang habis sebut dengan kamu. Hai, kalau ikut-ikut kan, kita nak buat surau, nak buat tempat muslimat kan, bukan sikit, 50,000. Dalam keadaan sekarang ekonomi jatuh. Apa jatuh? Macam mana? Tak ada macam mana lah. Kalau nak buat, kena roboh dulu tak? Roboh dulu lah baru datang. Tapi kalau tak roboh, nak datang macam mana? Saya nak buat, tapi tak roboh dulu, mana datang? Kena ikhtiari dulu. Ikhtiarnya apa? Dah roboh. Bila dah roboh, barulah bina. Macam mana nak bina? Tunggulah. Kita pegang, kita dalam ilmu Allah, dalam makdur Allah, dalam takdir Allah. Macam mana? Macam mana? Kirul. Kirul dah pening kan? Nampak? Kirul pening. Macam mana? Izani. Macam mana tu Izani? Boleh sampai akal tak? Sampai akal tak? Izani, sampai akal tak? Sampai. Macam mana nak sampai akal? Sebab kita bergantung pada yang tak sampai di akal. Zat Allah ni sampai tak di akal kita? Boleh sampai tak? Sebab itu datang kalam. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah lan taqdirahu qadrah. Fikirlah tentang segala kejadian Allah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Tidak akan sekali-kali sampai oleh akal kamu. Takkan kuasa. Jadi bila bergantung terus Allah dengan yang tak sampai-sampai di akal, jadi menerima anugerah yang tak sampai di akal. Adakah anugerah yang tak sampai akal ni? Naufal, ada tak? Ada bang? Mana dia? Kalau ada kena tunjuk. Jangan cakap ada. Ada ke rimau? Ada, mana dia? Dah tak ada, tipu. Ada kena tunjuk. Mana dia? Anugerah yang tak sampai di akal. Izani ada malam ni. Kita tanya dia je lah. Apa Izani? Anugerah yang tak sampai di akal. Contoh dalam Quran. Contoh biasa-biasa senang dalam Quran. Alah, ulang gaji. Habis selalu tanya awal. Kesian dia. Asyik dia je tiap malam. Baik. Min haisu la yahtasib. Ini sampai akal tak? Rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam Quran kata rezeki yang tak disangka-sangka. Tak disangka ni terkejut ke apa?
Apa faham tak disangka ni? Orang Melayu cakap apa? Surprise. Orang Melayu cakap. Terkejut kan? Tak terfikir dia akan anugerah yang tak sampai di akal, tak disangka-sangka, maknanya tak dipikir, tak boleh fikir dia. Kenapa ada min haitsu la yahtasib? Sebab daripada zat yang tak sampai pada akal. Lan taqdirahu qadrah. Ini usul, ini tauhid, yang ni yang nak pegang. Bila kita yakin dekat situ, Allah, apa nak buat? Apa nak buat? Kalau nak min haitsu la yahtasib, Angah nak buat apa? Ngaji jauh-jauh. Dah berapa puluh ribu habis ngaji. Ni nak dapat anugerah yang tak sampai di akal daripada yang langsung tak sampai di akal. Lan taqdirahu qadrah ni. Nak buat apa? Angah. Rifki tunduk pula. Kena bertakwa. Kan Nabi selalu baca ayat tu. Allahu. Ni Abi nak buka ni. Abi buka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله balighu amrih, yang menyampaikan segala pekerjaannya. Mana balighu amrihi? Innallaha balighu amrih. Apa makna dia? Sungguhnya Allah itu balighu amrihi. Semua dalam kehendak Allah, semua dalam iradah Allah, kudrah Allah. Kenapa nak ragu lagi? Quran benar tak? Quran benar tak? Quran jangan pegang benda lain. Kalau dah macam tu, kita nak buat apa? Buatlah kerja sebagai hamba. Usaha ni tuntutan tak? Usaha tuntutan tak? Tuntutan. Mana perintah Allah? Surah Al-Jumu'ah. Rifki Faiza. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا. فانتشروا ni فعل أول فعل أمر. فانتشروا ni perintah Allah. Usaha. Yang kerja, yang berniaga, yang berniaga online.
Tapi ini bukan asbab. Ini bukan pasti. Ini asbab yang menjayakan, yang memberkatkan Allah. Tapi aku kena buat benda yang berkat. Kalau berniaga jangan menipu. Kalau berniaga jangan kurangkan timbangan, kurangkan sukatan. Sebab berkat, bila berkat ini dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita telah berniaga dengan Allah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ujung, wallahu khairur razikin. Sebaik-baik yang memberi rezeki adalah Allah. Berniaga dengan manusia rugi, berniaga dengan Allah tidak akan pernah sekali-kali rugi. Sebab kita berniaga dengan zat yang bersifat dengan sifat Razzaq. Orang tak boleh bagi kita rezeki sebab manusia tidak bersifat Razzaq. Yang bersifat Razzaq hanya Allah. Jadi buat kerana Allah. Selesai tak? Selesailah. Selesailah. Allah tolong kita, Allah bantu kita. Dan firman-Nya Allah lebih, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada segala diri kamu itu berapa dalil. Tengok tubuh kita, banyak tanda kebesaran Allah, banyak tanda yang menunjukkan di atas wujud Tuhan kamu Allah. Tengok pada diri sini, nampak Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Maka adakah tiada kamu lihat akan dia? Tak nampak ke? Tak nampak ke? Tengok, tak nampak ke? Dan sekalian makhluk ini tempat pekerjaannya, sekian makhluk ini tempat takdirnya, ta'aluk kudrah Allah, ta'aluk iradah Allah, ta'aluk ilmu Allah. Tahu tak? Kalau rasa macam itu selamat tak? Selamat. Itu dulu salah seorang guru Abi, namanya Baba Mat Senawa. Baba Mat Senawa. Guru Abi mengaji kat Mekah, dekat Bukit Ajiat. Baba Mat Senawa ni antara guru tasawuf. Satu hari dia panggil Abi masuk ke dalam rumah dia. Dia panggil. Dia kata, Ahmad, dia panggil Abi ni Mat Nizam. Nama Abi ke Ahmad Rizam. Dia orang Fatani. Sebab itu Abi boleh cakap Fatani. Abi ngaji dengan guru Abi tu orang petani. Dia murid kepada pondok
Tok Dala dulu. Allah. Dipesan dengan Nabi, Allah, janganlah sekali-kali terhenti dalam hatimu akan menyebut Allahu, 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 Allah. Kalau kamu lupa, dia kata, patah balik. Lupa patah balik. Kan kita ni orang yang lupa ingat. Kejap ingat, kejap lupa. Kejap ingat, kejap lupa. Biasakan diri supaya kita dikata di dalam bimbingan Allah. Buatlah apa pun, ketika kita lalai, kita akan tersedah, patah balik. Dalam hati itu sentiasa mengulang-ulang akan asma Allah, 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 Allah. Ulang. Sebut Allah, Allah, Allah. Antara karamah gua Abi ni lah, dah 9 lebih ni Abi nak kata karamah ni. Satu hari Abi pergi umrah. Di umrah dia ada satu khadam. Dia pun Abi pergi umrah lebih kurang, Abi dah duduk di sana lebih kurang dalam 5 hari. Selalunya hari pertama atau hari kedua Abi akan terus naik jumpa dengan gugu Abi, sebab tu mai ke hidup. Tapi hari itu, masa itu Abi tergalik sikit, terleka sikit, sebab Abi jadi mutawif umrah. Abi sibuk dengan jamaah, Abi terlupa langsung. Jadi dia ni, guru Abi ni, dia tak tahu Abi datang. Lalu dia bercakap dengan khadam ni. Dia kata, mu pergi turun metang kata, pergi haram. Kalau orang Makkah, dia akan cakap Masjidil Haram, haram mu pergi metang. Kata khadam dia, buat apa? Mu pergi cari Mak Nizar, dia kata. Dia mari dah, dia kata, siapa dah? Dia siapa dah sini? Bagus. Jadi khadam dia bertanya kepada guru Abi ni. Kata, Mak Nizar ada telefon ke Baba ke? Dah, dia senyum. Dah. Memang Abi tak ada telefon. Kamu pergi cari ya, pergi cari. Jadi sahabat Abi ni sampai ketika dia jumpa Abi, dia marah. Kata, mu ni nyusah korang. Mana aku nak cari mu ni satu masjid haram, dia kata. Mu nyaya, dia kata. Naya korang mu ni, kata. Satu masjid nak cari Abi. Dia pun hari pertama cari tak jumpa, hari kedua cari tak jumpa, hari ketiga cari tak jumpa. Abi dah masuk hari yang kelima ke keenam. Abi memang tak ingat. Suatu Abi melaksanakan umrah, waktu Abi sa'i di Marwah, Safa Marwah. Ketika sa'i yang kelima, dalam hati Abi terdetik. Abi kata, guru aku ada ni. Abi kata, guru aku ada dalam masjid saat ini. Abi toleh ke kanan, dia ada di jalan kecil. Umrah ada laluan besar, laluan untuk kursi roda.
dia tengah duduk, dia tengah jalan nak masuk solat asar. Ketika Nabi toleh dia, terus Nabi pegang tangan dia, Nabi peluk dia. Nabi peluk dia. Dan Nabi terus cakap, Baba, saya minta maaf. Dia senyum. Dia tanya ke Nabi, nama dah siapa? Bila dia tanya lama dah ke siapa, maka Abi buat silap. Kerana silap, kerana adab seorang murid itu. Sejak pada tu Abi tak pernah ulang kesilapan. Abi terus cium tangan dia dan Nabi kata, tolong maafkan saya. Dia senyum. Tanda kemaafan yang dia bagi ke Abi. Abi naik, dia masakkan makanan yang paling sedap sekali. Dia masakkan nasi kambing. Habis-habis makan, dia kata, Mak Dizem, mari matang, aku nak wi kamu satu benda. Abi nak cukup takut. Perkara yang Abi takut dalam jalan ilmu, apabila adanya kemurkaan guru. Kemurkaan guru yang hakiki. Cukup Abi takut. Kerana apabila murkanya seorang guru itu, marahnya seorang guru itu, maka hilang seluruh keberkatan ilmu dan keberkatan hidup. Jadi bila dia dah bagi Abi makan, kemudian dia hadiahkan akan wirid. Sebab guru Abi ni, dia di antara pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Jadi dia kata, lalu dia talkinkan Nabi akan aurat tersebut. Mu janganlah tinggal, aku wi kamu, aku wi kamu akan zikir ini, akan ijazah ini, terus istiqamah. Itu kadang-kadang bila Abi cerita pasal guru Abi ni, Abi rasa sedih sikit. Sebab kamu beruntung kerana masyaikh kamu masih hidup. Kamu boleh berkhidmat, berkasih sayang dengan masyaikh kamu. Tapi kami kebanyakannya, habis seluruh guru Abi semuanya telah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih seorang guru tu dah tak dapat rasa. Tapi tetap kita rasa kasih. Yakni bil wasilah. Baik. Ni hebat apabila mereka ini orang yang hampir kepada Allah. Baik. Allah, dia tak boleh lawanlah amalan-amalan dia orang. Amalan-amalan orang-orang terdahulu. Antaranya salah seorang yang Nabi pernah jumpa, iaitu abang kepada mursyid tarikat Naqsyabandiyah di Huludung. Di Huludung, Pahang. Allah. Masa tu Abi belasan tahun. Abi i'tikaf dalam masjid yang mana dia ada di situ. Orangnya dah tua, umur dah 70. Daripada pukul 10 malam dia duduk sampai subuh macam ni, duduk tawaruk kiri, tak bergerak, tasbih sebelah kanan. Abi jaga pukul 2 pagi. Abu tengok, Allah, Allah. Abi tidur. Pukul 4 pagi Abi jaga, masih duduk tempat yang sama. Allah, Allah, Allah. Kita nak bangga. Allah panggilnya pada selepas subuh Jumaat. Ada kita nak belagak apa? Dengan amalan kita nak belagak apa?
boleh duduk macam ni. Setiap malam menjadi amalannya, menjadi amalan setiap malam. Duduk, Allah, Allah, Allah. Ya. Ni pengalaman hidup Abi. Orang yang benar-benar menghampirkan diri, mentakaruk dan tak memikirkan perkara yang selain Allah. Makannya cukup, semuanya cukup. Makan cukup, semua cukup. Baik. Dan firman Allah sampai situ, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Malam esok 9:14. Ya. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, tenang tak? Tenang, seronok. Hebat Allah, Allahu hebat. Ya. Jadi segala perkara itu memang telah dijanjikan oleh Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ni tengok dalam tadi apa dalam takut habis salah tengok. Kalau habis salah takut habis salah KKM. Jika kes naik, kemungkinan lockdown, semua ekonomi akan terhenti. Buat lockdown semua, tak boleh, semua tutup. Dia sebenarnya apa? Kita dekat Malaysia ni, majoritinya orang is, cuba kamu bayangkan, kita lebih kurang apa? 70% kan? Ke 80% ke 70% orang Islam. Kalau semua orang mengangkat tangan setiap malam, Allah tak dengar. So kamu bayangkan berjuta-juta orang dalam satu negara tu memohon pada Allah dengan penuh harapan. Tapi kita sebenarnya tak nampak, sombong. Pesalah. Sombong. Anak kita semua minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan susah-susah. Wirid jangan, zikir jangan susah-susah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta dengan Allah. Apa salah? Kalau jutaan orang kan selesailah. Kan Allah sebut dalam Quran, mintalah dengan aku nescaya aku qabul. Minta dulu. Minta dulu, minta dulu, minta. Ya? Minta. Jangan tak minta semua orang. Ya? Habis harap semua orang jangan lokeklah mulut tu. Khususnya minta selamat tempat kita dulu. Kemudian baru kita minta selamat satu negara, baru kita minta selamat satu don. Ini ikut turutan. Mana perintah ikut turutan? Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi seiring. Jangan minta seorang aja. Kena terus minta kita, tempat kita, negara kita, dunia semua. Ini perintah. Ku anfusakum wa datang waw wa ahlikum nara. Ya.
iring terus. Ya, mengikut kaedah ya. Jangan okey semua orang bangun. Jangan asyik minta rezeki je. Kan? Tolonglah doa untuk orang lain. Ya. Baik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatin nisa' ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر يا الله ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. Ya Allah, angkatkanlah bala dan wabak atas kami dan tempat kami, negara kami dan seluruh dunia amnya ya Allah. Jika mana bala ini dan wabak ini disebabkan Engkau kurniakan atas kami, disebabkan kemurkaan-Mu ya Allah, atas dosa dan kesalahan kami, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah, pandanglah wajah-wajah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mendengar dan mengkabulkan doa kami, pada siapa lagi kami ingin meminta dan memohon ya Allah. Kami tiada yang lain selain daripada Engkau ya Allah. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.